Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 主内母爱的弟兄姊妹们平安。 Kita bersyukur hari ini kita sehat sehingga kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan. 向主感恩，今天我们有健康的身体，可以聚集在上帝的殿中。 Salah satu berkat yang bisa kita syukuri dalam keadaan hidup kita apapun ketika kita masih sehat. 当我们还健康的时候，我们赞美神， Itu sebuah anugerah yang tak terbeli dengan apapun. 这是金钱不能买到的恩典。 Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 32 akan dibaca di dalam versi bahasa Mandarin. 今天早上我们一起来诵读诗篇32篇，我们单单用中文诵读诗篇32篇。上帝的话这样说：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的津液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，指示你当行的路，我要定睛在你身上，劝诫你。你不可像那无知的骡马，必用脚环橛头勒住它，不然就不能驯服。恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。你们义人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。读经到此。 Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini dalam ibadah kita akan merenungkan tema sukacita pengampunan. 今天早上我们要一起来思想一个题目，就是被赦免的喜乐。 Pada tahun 1972 ada seorang lelaki yang sudah bungkuk berjalan tertatih-tatih memasuki sebuah kantor polisi di Florida, Amerika Serikat. 在佛罗里达美国的佛罗里达州有一个老人，他来到了当地的警察局。 Sang bapak memasuki kantor polisi itu untuk memberikan sebuah pengakuan. 那他要去承认。 Bahwa pada tahun 1935 ia telah membunuh seseorang. 在过去的一个时间，他曾经谋杀了一个人。 Dan kejahatan yang dia perbuat ini tidak ada seorang pun yang tahu dan belum diketahui pada saat itu. 那他所行的恶，到如今没有任何人知道。 Namun selama 37 tahun si bapak ini mengalami tekanan, penderitaan yang luar biasa. 但是在过去的37年当中，这个老人被自责和罪疚所压倒。 Dosa yang telah ia sembunyikan merampas damai sejahtera, merampas sukacitanya sehingga hidupnya tidak tenang. 他所行的恶夺走了他所有的喜乐，他内心从没有平安。
Dan akhirnya karena ia tidak tahan lagi, maka ia datang ke kantor polisi dan mengakui akan kesalahannya. 由于他再也不能承受这种压力，所以他最后来到警局，要承认他所犯的这一项罪。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主内母爱的弟兄姊妹们， tidak ada sesuatu yang bisa merampas sukacita, damai sejahtera kita yang terbesar selain daripada dosa. 那除了罪，没有任何的东西可以夺取在我们里面的喜乐和平安。 Bila kita membaca Mazmur 32 ini, maka banyak penafsir mengatakan Mazmur ini memiliki hubungan dengan Mazmur 51. 那很多的解经家对32篇说，它跟51篇有关联性。 Mazmur 51 itu juga menyatakan pengakuan dosa Daud setelah dia berzina dengan mengambil Batseba secara licik. 在51篇记录大卫他与拔示巴犯奸淫之后，内心的挣扎。 Untuk mendapatkan Batseba dengan licik, ia harus membunuh Uria dengan menempatkannya pada barisan paling depan. 为了要得到拔示巴，他最终杀害了乌利亚，就是拔示巴的爱人。 Dan untuk beberapa waktu sekian lama dia mungkin merasa enggak ada yang tahu, aman-aman saja. 那大卫自己的话觉得没有人知道，所以在很多年当中，他觉得这个很安全。 Tetapi ternyata Mazmur 32 ini mengungkapkan betapa menderitanya dia. 但是诗篇的32篇告诉我们，诗人是那样的遭受折磨。 Betapa sengsaranya dia dan dia merasakan Tuhan itu seolah-olah menekan dia dengan berat. 他觉得上帝的重担压在他的身上。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 主内母爱的弟兄姊妹们， ini adalah ciri seorang anak Tuhan yang sejati. 那这是一个真正属神儿女的秉性。 Ketika seorang anak Tuhan berbuat dosa, maka ia tidak akan pernah bisa merasakan damai dan ketenangan. 当属神的儿女犯罪之后，他内心当中没有平安。 Mungkin orang dunia berkata, itu dosa umum, cincai lah. 可能世上的人说没有关系啦，小事一桩， Itu enggak apa-apa, itu sudah biasa. 没有关系啦，一般般啦，所有人也这样做。 Tetapi seorang anak Tuhan ketika dia berdosa, maka hati nuraninya tidak akan bisa tenang. 但是一个属神的儿女，当他犯罪之后，内心不安。 Mungkin kita berkata, itu dosa kecil, dosa sepele. 那可能我们会说，这个是很小的罪啦。 Tetapi bagi Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa sepele, dosa besar. Semua bagi Tuhan adalah dosa. 但是在上帝的眼中，罪无论大小都是罪。 Ketika Daud menyembunyikan dosanya, 当大卫隐藏他的罪时， dan tentunya tidak ada seorang pun yang berani menegurnya karena ia adalah seorang raja. 因为他身为君王，所以没有人敢责备他。 Tetapi Tuhan terus mengejarnya. 但是上帝一直的责备他， Sehingga pada satu titik ia tidak bisa menahan dirinya. 直到有一个时刻，他再也忍不住了。 Sehingga mau tidak mau dia datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya. 所以无论他愿意还是不愿意，他要来到上帝的面前，承认自己的罪与过犯。 Bapak Ibu yang 主 terkasih, 内母爱的弟兄姊妹们， meskipun kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, 虽然我们已经信主几十年， meskipun kita sudah dibaptis atau disidik, 虽然我们已经受洗或者接受了坚信礼， meskipun KTP kita tercantum identitas bahwa kita seorang Kristen, 我们的身份证上写着我们是基督徒， namun 但是 izinkan saya untuk berkata, 允许我问一句： bila kita tahu bahwa itu dosa dan kita sengaja melakukannya dan terus melakukannya dan kita bisa tenang dengan itu, 我们持续不断在犯的罪，而且我们可以旁若无然的面对。
perlu kita bertanya. 那我们需要来自省。 Kita tahu itu dosa, 我们知道那是罪， namun kita terus melakukannya. 但是我们却持续不断的去行。 Namun kita berkata bahwa saya orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah disidi. 然后我们还说我是基督徒，我已经受洗了。 Perlu kita melihat diri kita, apakah kita benar pengikut Tuhan yang sejati atau bukan. 我们要看看自己是否是真正的基督徒。 Mazmur pasal 32 ini adalah merupakan mazmur pertobatan Daud. 32篇是大卫悔改的诗篇。 Daud adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. 大卫是上帝所拣选成为以色列王的人。 Bahkan juga di Alkitab dicatat, Tuhan berkata, aku telah memilih seorang yang berkenan di hatiku. 那圣经告诉我们，大卫是合神心意的人。 Mungkin kita bertanya, 那可能我们就会问了： apakah Tuhan tidak bakal tahu bahwa Daud bakal berzina dengan Batseba? 上帝会知道大卫会犯罪吗？ Tetapi mengapa Tuhan berkata, aku telah memilih seorang yang berkenan di hatiku? 但是为什么上帝却说我选了一位合乎我心意 Bapak 的 Ibu yang 人？ terkasih, 主内蒙爱的弟兄姊妹们， Alkitab secara transparan menceritakannya kepada kita siapa Daud, siapa orang pilihan Tuhan ini. 那圣经非常清楚的告诉我们，谁是大卫这一位被神拣选的人。 Hal ini bukan berarti mendorong kita, memberi kita peluang untuk berbuat dosa. 并不是说我们有犯罪的空间， Tetapi Tuhan terus mengejar orang pilihannya. 但是上帝会一直去责备他的选民。 Daud berkenan kepada Tuhan bukan karena kesalehannya. 大卫合乎神的心意，并不是因为他的虔诚， Daud berkenan kepada Tuhan bukan karena sekedar dia taat. 不是因为他敬畏神， Tetapi kita berkenan kepada Tuhan itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. 合神心意，皆是因为上帝的恩典。 Bahwa perbuatan baik kita, kesalehan kita tidak akan pernah menambah kasih Allah di dalam hidup kita. 我们所有的行为和所有的一切都不能够让神 Dan 来接纳我们。 sebaliknya dosa dan kejahatan kita pun tidak akan mengurangi kasih Allah. 但是我们所行的恶也不会让上帝对我们的爱有所减 Tapi 少 itu，bukan berarti bahwa kita menganggap dosa itu enteng. 并不意味着说我们轻看罪。 Karena seseorang yang menjadi milik Tuhan dan terus berdosa, Allah akan terus mengejarnya. 因为一个一直犯罪的人上帝会不断的去责备他。 Dan itulah yang dialami oleh Daud. 这就是大卫所经历的。 Justru kita perlu sedih dan bertanya. 所以我们需要谦卑的来询问： Jikalau kita terus-menerus berdosa 如果我们持续犯罪， dan Allah membiarkan kita, 上帝任由我们犯罪， itulah saatnya kita perlu bertanya. 那我们需要去问： Tuhan, apakah engkau milik, apakah aku ini milikmu atau bukan? 我们是否真的被神拥有？ Karena seseorang yang menjadi milik Tuhan seperti Daud, dia merasakan tekanan berat dari Tuhan. 一个被神拥有的人，他会持续不断的接受从神那里来的压力。 Tekanan perasaan bersalah itu bukan untuk membinasakannya, tapi supaya kembali kepada Tuhan. 让他醒悟到自己的罪，是要让他悔改归向神。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内蒙爱的弟兄姊妹们， dunia ini sedang berlomba untuk mencari, mengejar kebahagiaan. 这个世上的人一起相互的追逐，去寻求所谓的幸福。 Banyak orang mencari kebahagiaan melalui pencapaiannya, melalui prestasinya, melalui keberhasilannya, melalui ketenarannya. 他们通过人所能行的去寻求他们认为的幸福。 Banyak juga orang berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
有人聚集足够的财物，以为那就是幸福。 Tetapi apakah ini kebahagiaan yang sejati? 请问这是真正的幸福吗？ Ternyata bukan. 原来不是。 Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2, 2 kali diulang kata berbahagialah. 在32篇的1到2节，2次的告诉我们，这人是有福的。 Siapa yang berbahagia maksud di sini? 在这里讲到有福的人是谁呢？ Orang yang diampuni pelanggarannya. 那被神赦免罪过的人， Dan orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. 那他的罪上帝不计算他罪的人。 Kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang sebelum hubungannya dipulihkan dengan Allah, itu adalah kebahagiaan semu, hanya kemasan di luar. 那如果一个人没有由神完全的医治的话，他所得到的这个幸福只不过是表象罢了。 Namun di balik kemasan kebahagiaan yang dialaminya, sesungguhnya hatinya menjerit karena tidak ada damai sejahtera di 因为 dalamnya. 在他所谓的幸福的背后是沮丧，没有平安。 Ketika Daud datang kepada Tuhan di dalam penyesalan, 当大卫以一颗悔改的心来到上帝面前的时 di 候， dalam ayat pertama ia menulis, 在第1节他这样说： berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. 那得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。 Kata pelanggaran di sini di dalam bahasa Alkitabnya adalah memiliki arti memberontak, melawan Allah atau berbuat jahat. 那这个过的词，它的意思就是说，这个人与神为敌，做神眼中看为恶的事。 Nah, jadi pemberontakan di sini adalah terkait di dalam relasinya dengan Allah. 那这个行恶与神为敌的话，我们看到是他和上帝之间的关系出了问题。 Jadi Daud itu sebenarnya sudah melakukan pelanggaran, sudah memberontak, sudah melawan. 因为大卫已经做了敌对神的事情。 Kapan dia memberontak? 那什么时候他做了这样的事儿呢？ Ketika dia membunuh Uria dan merampas istrinya. 当他杀害乌利亚，然后娶了乌利亚的妻为妻。 Jadi Daud benar-benar berdosa kepada Allah. 所以大卫真正的向神犯了罪。 Dan yang kedua, 那我们看第2个方面， dia mengatakan berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. 那他讲到的是他的罪被神遮盖。 Dosa yang dimaksud di sini adalah sama artinya dengan dosa di dalam perjanjian baru. 那这里所讲到的罪和新约所讲到的罪是一样的。 Arti dosa di sini meleset dari sasaran. 那就是偏离了该有的方向。 Misalkan kita membidik sesuatu satu titik. 那比如说，我们瞄准一个目标，我们偏离了目标。 Ketika anak panah meleset beberapa milimeter dari titik yang mau kita tuju, itu namanya adalah dosa. 所以，当箭偏离了靶心它就是罪。 Nah, sasaran yang dimaksud di sini adalah perintah Allah, hukum Allah, firman Allah. 那这里的靶就是上帝的真理，他的圣言。 Jadi ketika kita tidak mencapai sasaran sesuai dengan hukum Allah, itu sudah dosa. 所以，如果我们没有按照上帝的真理去行，也就是我们偏离了既定的目标。 Seringkali kita menjadi ragu, ini dosa enggak ya? 常常我们会怀疑，这个是不是罪呢？ Karena zaman sekarang ini yang disebut zaman posmo itu, kebenaran itu sebuah relativisme. 因为在后现代的时候，罪的话感觉是有相关性的， Tidak ada sebuah standar, mana sih kebenaran yang mutlak? 没有一个绝对的真理去说哪一个是罪。
Tapi kalau kita buka Alkitab sebenarnya jelas mana itu kebenaran. 但是当我们打开圣经，非常清楚地告诉我们绝对的真理。 Jadi ketika kita tidak mencapai sasaran Allah, hukum Allah, firman Allah, kita sudah berdosa dan kita tidak bisa lagi berkata, itu udah umum kok, itu wajar, itu biasa. 如果没有合乎圣经的真理，实际上已经偏离了靶心。但是对于世人来说，这个就是常有的事了，可以理解。 Di sini Daud berkata, berbahagia orang yang dosanya ditutupi. 但是在这里，大卫说，罪人的罪被上帝所遮盖。 Kata ditutupi di sini adalah sangat berhubungan erat dengan ritual orang Israel. 那这里的遮盖跟当时以色列人的这个仪式有很大的关系。 Bait Allah itu terdiri dari 3 bagian, pelataran, ruang suci, ruang maha suci. 因为这个圣殿有外院、有圣所和至圣所。 Yang boleh masuk di ruang suci dan ruang maha suci itu adalah hanya imam. 那只有祭司可以进到圣所和至圣所。 Dan di pelataran itu orang Israel, dan di ruang maha suci itu yang boleh masuk adalah bukan sembarang imam, hanya imam besar. 以色列人的话可以进到外院，但是只有大祭司可以进到至圣所。 Dan masuk ke sana tidak setiap saat, hanya boleh sekali setahun. 那不是说任何时候这个祭司长都可以到至圣所，而一年只有一次。 Apa yang ada di ruang maha suci? 在至圣所里面有什么呢？ Di sana itu ada tabut perjanjian Allah yang isinya 3. 因为在那里有约柜， Di dalam peti tabut itu isinya ada mana, roti yang diturunkan Tuhan dari surga untuk memelihara Israel ketika mereka dalam perjalanan 40 tahun. 在约柜里面有上帝赐下的玛拿，就是他们出埃及的时候神赐给他们的粮 Tongkat 食， Musa, 还有摩西的杖， dan 2 loh batu. 然后有这个十诫。 Nah, kemudian di peti itu yang isinya 3 barang ini adalah di atasnya ditutupi, dan Tuhan memerintahkan penutupnya itu adalah harus dari emas. 那这个上面的盖子的话是要用纯金来做的， Namanya tutup pendamaian. 那就是这个和平的遮盖。 Dan di peti itu adalah dibuat 2 kerub, 2 malaikat. 那在上面呢有2个基路伯。 Dan kemudian tabut itu adalah sebagai simbol kehadiran Allah bagi orang Israel. 那这个约柜是象征着神与以色列民同在。 Ketika tabut perjanjian itu direbut musuh, maka orang Israel akan menjadi kalah. 那当约柜被仇敌掳去的时候，以色列人就会战败。 Sehingga orang Israel berjuang untuk selalu merebut dan mempertahankan tabut perjanjian itu. 所以以色列人就不断的去努力要保守他们的约柜。 Ketika imam besar masuk sekali setahun di ruang maha kudus, apa yang dia lakukan? 那祭司长1年1次进入至圣所，什么事他要做的呢？ Ketika korban itu disembelih, 当这个祭牲被宰杀之后， darahnya diambil, 他的这个血被 dan 取来， imam besar masuk ke ruang maha kudus, memercikannya pada ruang maha kudus beserta di atas tutup pendamaian itu. 然后他就会把这个祭牲的血洒在至圣所的各个角落。 Itu artinya bahwa orang Israel sudah diperdamaikan dengan Allah. 意思说，那以色列人已经与神和稀了。 Ketika percikan darah itu dioleskan di atas tutup pendamaian, itu artinya Allah tidak lagi menghukum bangsa Israel. 当这个血抹在约柜的盖子上，表明上帝不再惩罚以色列人的罪。 Dan ini mengacu, ritual ini mengacu memiliki makna bahwa Kristus kematiannya di atas kayu salib menutup seluruh dosa-dosa kita. 那这个象征着将来的耶稣来到十字架上流血，遮盖了我们所有人的罪。
Dosa mulai dari kita lahir hingga hari ini sampai kita mati ditutup oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. 从出生现在到将来离开，所有的罪都被耶稣基督的宝血所涂 Dan 抹 kita 遮盖。 diperdamaikan dengan Allah yang sebelumnya kita adalah musuh Allah yang harus menerima penghukuman. 以前我们与神为敌，是上帝的仇人，但是现在因着耶稣宝血的遮盖，我们得到了赦免。 Dan ayat yang berikut Daud lagi menambahkan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. 那接着在下面第2节讲到，就是耶和华不算为有罪的，这个人是有福的。 Seandainya Bapak Ibu 那我们想一想， dosa kita dihitung, 那如果我们的罪被神一一的计算的话， misalkan 举例， umur saya hari ini 52 tahun. 那今年我52岁了。 Seandainya dosa saya dihitung, anggap aja dalam sehari dosa saya 3 kali. Padahal dosa saya banyak, bisa sampai 50. 就算是一天犯3个罪啊，实际上我一生当中犯了很多的罪。 Dosa saya dalam sehari 3 kali, kemudian kali 30 hari berarti 90 ya dalam 1 bulan. 所以一天的罪3次，一个月30天就是已经90次了。 90 kali 12 bulan. 那90次乘以12个月，1000 berapa? 反正大家计算了。 Untuk mempermudah menghitungnya, anggap aja lah ya dosa saya dalam setahun tadi 1000. 那就为了要便于计算，就算是1000个罪吧。 Usia saya sudah 52 tahun. 那已经52了。 Berarti dosa saya sudah 52.000. 那所以罪已经是到了52000个罪 Pertanyaan 了。 saya, 那要问的问题是， layakkah saya masuk surga? 那我配得进入天国吗？ Padahal boleh dikata dosa saya dalam sehari hanya 3 loh. 那 Saleh bukan? 虽然每一天只犯了3个罪，看起来很虔诚，不是吗？ Padahal dosa saya dalam sehari bisa lebih dari itu. 但是实际上每天所犯的罪远远超过了3 Tetapi 个。 Daud mengatakan berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. 那在这里大卫说，耶和华不算为有罪的，这人是有 Itu 福 artinya 的。那他的意思就是说，bahwa dosa kita dari kita lahir sekarang sampai kita mati 那从出生到离开所有的罪， tidak diperhitungkan Tuhan. 上帝都不再计算了。 Mengapa? 为什么呢？ Karena ketika Kristus mati di atas kayu salib, 因为当耶稣基督死在十字架上的时候， maka dosa kita itu sudah diambil alih oleh Kristus. 所有的罪已经被耶稣担当。 Dan dosa kita tidak diperhitungkan lagi, tidak ditimpakan kepada kita lagi, tetapi ditimpakan kepada Kristus. 所有罪所带来的影响不再落在我们的身上，已经被耶稣完全的担当。 Sehingga kita menjadi orang yang diperdamaikan dengan Allah. 我们变成了与神和谐的人。 Dan ini adalah kebahagiaan orang-orang telah diampuni dosanya. 那这是所有罪得赦免之人的喜乐和幸福。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内母爱的弟兄姊妹们， tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah semakin mengasihi kita. 我们不能做任何的事情让上帝更加的爱我们。 Bahwa kesalehan kita tidak akan menambah kasih Allah dan sebaliknya kejahatan dan dosa kita tidak akan mengurangi kasih Tuhan. 我们的前进不会让上帝对我们的爱多一分，我们所犯的罪不会让上帝对我们的爱少一毫。 Karena kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak dipengaruhi oleh perbuatan jahat atau baik kita. 因为上帝对我们的爱不受我们所行的善与恶影响。 Karena jikalau perbuatan kita mempengaruhi kasih Allah, itu berarti kita masuk surga karena jasa kita. 那我们能够进天堂，不是因为我们配得。 Jikalau kejahatan kita berarti bisa merusak, bisa mengurangi kasih Allah, berarti kita masuk surga adalah karena perbuatan baik kita.
那如果我们带着罪身可以进天堂的话，那不是说这一切都是我们的功劳吗？ Dan ini sebuah berita yang sangat indah kepada kita jikalau dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah. 我们所有的罪，上帝不再计算啊，这是多么好的消息！ Bapak Ibu yang terkasih, 主内母爱的弟兄姊妹们， saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dosa kita hari ini. 我不知道在座的每一位到底有什么挣扎， Tentu yang tahu adalah hanya kita dan Tuhan, bukan? 因为只有我们自己和上帝知道， Mungkin suami kita, istri kita tidak tahu. 或者就连我们配偶也不知道， Dan mungkin anak-anak kita atau orang terdekat kita tidak tahu. 即便是我们的儿女或者与我们最亲近的人也不知道。 Tetapi seorang anak Tuhan yang sejati, 但是一个真正属神的儿女， dia tidak akan pernah mengalami damai di dalam dosa-dosa itu. 他如果犯罪，就永远经受不到平 Karena 安。 jikalau ia adalah milik Tuhan yang sejati, 如果他真正被神所有的话， maka Tuhan akan terus mengejarnya 所以上帝会一直不断的去责备他， sampai dia takluk dan bertobat. 直到他悔改向神的那个时刻。 Janganlah kita bermain-main dengan dosa. 所以不要玩弄这个罪。 Karena ayat yang ke-9 di sana dicatat jangan seperti kuda atau bagal. 所以在这里有讲到，不要像驴或者是马。 Kuda dan bagal itu tidak bisa dikendalikan, nggak bisa dikontrol. 那这个骡马的话，不是那么容易被就是去掌控的。 Kenapa? 那为什么呢？ Karena ayat yang ke-10 menjawabnya. 那第10节有讲到说， Karena banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. 那在第10节说，唯有上帝耶和华所爱的人，或者是倚靠耶和华的人，有慈爱四面环绕他。 Ada dua hal yang kontras di sini. Orang fasik, orang yang hidup di dalam dosa, dengan orang percaya kepada Tuhan. 在这里有讲到，就是恶人所受的是苦楚，但是信靠耶和华的人有上帝的慈爱环绕他。 Kesakitan yang dimaksud di sini bukan sakit fisik, bukan. 在这里，恶人所受的苦不是这个肉身上的苦楚， Dan bisa jadi orang yang dimaksud di sini adalah orang yang sehat. 那可能在身体上是健康的， Orang yang makmur, 他很富有， orang yang sukses, 然后很成功， orang yang berhasil. 然后有很多的这个收成。 Tetapi kenapa dia menderita? 但是为什么他却多受苦楚 Ya, 呢？ karena hidupnya di dalam dosa. 因为他活在罪中。 Dalam tanda petik, seolah-olah dia bahagia, seolah-olah hidupnya makmur, seolah-olah dia sukses. 所以看起来他拥有所有的一切， Namun sebenarnya dia sedang memberontak kepada Tuhan. 但是他实际上是与神为仇。 Kemasan di luar seolah-olah dia bahagia. 表面上看起来他很幸福， Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu semu karena dia sedang menuju untuk tergelincir dan binasa. 但是在他看起来的幸福背后是通向死亡的， Itulah kesakitan orang fasik. 所以我们称他为恶人的 Dia 道 memang 路。 bahagia, 看似很幸 tetapi itu 福， adalah hanya semu dan sementara. 那只不过是暂时 Tapi 的。 sesungguhnya dia akan menderita 那真正的他要面对的是苦楚， karena dosa dan kejahatannya dan karena dia belum diperdamaikan dengan Allah. 因为他所行的罪恶还没有与神和息，没有得到赦免。 Tetapi orang percaya 但是信靠上帝的人， dikelilingi Tuhan dengan kasih setia. 有上帝的慈爱四面环绕他， Dipagari dengan kasih setia Allah. 有上帝的慈爱四面环绕他。 Apakah orang percaya ini tidak bisa sakit? 是不是说这个人不会生病呢？
Apakah orang yang percaya dimaksud di sini orang yang selalu sehat, berhasil, sukses, lancar? 那他所有的一切都是很好的， Bukan. 不是这样的。 Tetapi dikelilingi dengan kasih setia Allah di sini adalah 被爱四面环绕的意思是说， bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan terus dipimpin, dituntun, disertai di dalam setiap musim hidupnya. 在信靠主的人，在他生命的各个季节当中，上帝会引领他，与他同在。 Dia akan tetap mampu eksis dan bersukacita di dalam Tuhan. 他会一直在上帝里面喜乐存留。 Dia akan tetap mampu mengalami sukacita sejati. 他还可以感受到神所赐的真正的喜乐。 Karena apa? 因着什么呢？ Sukacita pengampunan dari Tuhan. 因为他得到了上帝赐给他的赦免之 Karena dia 恩， sudah diperdamaikan dengan Allah. 因为已经与神和息了。 Orang yang hidupnya dipagari dengan kasih setia Tuhan adalah orang yang hidupnya paling damai dan tenang. 那被上帝慈爱四面环绕的人，是活在那种神赐的宁静祥和当中的人。 Ada badai, ya. 那有生命的这个洪 Ada 涛， ujian hidup, ya. 那生命当中也会遇到试 Ada 炼， masalah, ya. 也会遇到问题， Ada tantangan, ada kesulitan, ya. 有困难和挑战。 Tetapi karena dia dipagari oleh kasih setia Allah, dia akan merasa tentram di dalamnya. 他因着上帝慈爱的环绕，所以他不会掉进困苦的漩涡当中， Karena dia telah betul-betul menaruh hidupnya kepada Allah. 因为他向神全然交托他的生命和一切。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内母爱的弟兄姊妹们， tak ada kebahagiaan yang sejati selain daripada kita diperdamaikan dengan Tuhan. 那真正的喜乐，就是当我们被神赦免、与神和息之后， Seseorang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, dosa itu akan terus mengejarnya. 他不会活在一直困扰他的罪当中。 Hidupnya tidak akan pernah tenang. 因为活在罪中的人，他生命没有平安， Karena dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan terus mengejar hati nuraninya. 因为他所犯的罪会一直的追随他。 Bila kita ingin mengalami sukacita pengampunan, 如果我们愿意经受到上帝赦免的恩典， marilah kita datang kepada Tuhan. 让我们一起来到他的面前。 Karena ayat yang ke-11 penutup daripada pasal 32 ini. 在11节，他作为32篇的结尾。 Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, hai orang-orang yang jujur. 你们义人应当向耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。 Orang yang bersukacita, orang yang bersorak, orang yang jujur, orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah. 那欢喜快乐的人是在上帝面前的义人，他心里正直，向神承认自己一切的罪与过犯。 Bapak Ibu yang terkasih, 主内母爱的弟兄姊妹们， tidak ada persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. 那没有讨神喜悦的生命， Selain daripada kita mempersembahkan hidup kita yang jauh dari dosa. 那除了我们远离一切的罪与过犯， Hidup yang terus-menerus dibaharui. 那生命不断的被更新， Hidup yang terus mengejar kesalehan, kesucian, kekudusan dari dosa. 那追求天赋的完全， Adalah merupakan persembahan hidup yang dikenan oleh Tuhan. 是讨神喜悦的敬拜。 Bila kita sudah mengalami pengampunan Allah. 我们已经领受上帝赦免恩典的 Bila kita 每一 sudah 位， mengalami kasih karunia dari Allah. 领受到上帝的恩典， Maka tidak sepatutnya kita terus-menerus hidup di dalam dosa. 所以我们不会持续的活在罪里。
Salah satu syukur yang terbaik yang boleh kita berikan kepada Tuhan saat kita diberi anugerah keselamatan. 因为我们被给予了恩典，所以我们要向神感恩。 Berjuang melawan dosa 我们要努力的去与罪 dan 抵抗 bukan menikmatinya. 不是享受罪。 Sebab bagi Tuhan dosa bukan hal yang sepele. 那对于上帝来说，罪没有大小之分，都是很严重的事情。 Karena Allah datang ke dalam dunia ini hanya karena satu hal. 那 Karena 上帝 dosa. 来到这个世间，是因着人犯了罪。 Tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. 那所有的罪现在已经被神赦免了。 Bila kita ingin menikmati sukacita ilahi, marilah kita datang kepada Tuhan. 所以，当我们要享受从神赐下的真正的喜乐的话，就要来到上帝的面前， Mungkin ada dosa-dosa kita pada masa lampau. 承认我们过去所犯的罪， Atau mungkin dosa-dosa yang terus menjerat dan melekat di dalam diri kita. 还捆绑我们的罪。 Sebelum terlambat waktunya, mari kita membereskannya di hadapan Tuhan. 世上没有后悔药，所以要赶快去做悔改向神。 Karena tidak ada kebahagiaan yang sejati dalam dunia ini selain ketika seseorang diperdamaikan dengan Allah karena dosa-dosanya. 唯有一个人与神和息之后，他才有真正的平安喜乐，这是世上找不到的。 Datanglah kepada Tuhan, Tuhan menantikan kita. 来到上帝的面前，他在静候我们。 Amin. 阿门。